Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, cikgu akan bincangkan praktis sumatif 2, buku teks sains tingkatan 1, muka surat 67 hingga 69. Kita lihat dahulu soalan pertama. Label struktur P, Q dan R pada rajah 1. Okey, pelajar diminta untuk melabel P, Q, R pada rajah 1 ini dan jawapan untuk P ialah sitoplasma, okey, Q ialah nukleus dan R ialah mitokondria. Soalan yang kedua, tandakan tik pada petak di bawah ini yang mewakili organ. Okey, di antara epitelium, sperma, ginjal, ovum dan juga peparu, yang mana satukah adalah organ? Jawapannya ialah ginjal dan peparu. Epitelium adalah sel, begitu juga dengan sperma dan juga ovum. Soalan yang ketiga, namakan sel-sel berikut. Ini ialah gambar untuk A, B dan juga C. Jadi jawapan untuk A ialah ovum, B ialah sel darah merah dan C ialah sel saraf. Soalan yang keempat, jika sel tumbuhan dan sel haiwan diletakkan di bawah mikroskop, apakah ciri-ciri pada sel tersebut yang membolehkan anda mengenal pasti bahawa sel itu ialah sel tumbuhan? Jawapannya ialah sel tumbuhan mempunyai dinding sel, kloroplast, vakuole dan berbentuk tetap. Soalan yang kelima, terangkan sebab kulit merupakan satu organ dan bukan tisu. Kulit merupakan organ sebab ia terdiri daripada gabungan tisu epitelium, tisu penyambung, tisu otot, tisu darah dan tisu saraf. Tisu-tisu ini bertindak secara bersepadu untuk menjalankan fungsi tertentu. Jadi di sini pelajar kena tahu apakah maksud organ ya. Organ itu ialah tisu-tisu berlainan bekerjasama untuk menjalankan satu fungsi membentuk organ. Soalan yang keenam, berikan satu contoh organ. Ramalkan keadaan manusia jika kehilangan organ tersebut. Manusia tidak dapat menjalankan fungsi tertentu jika kehilangan salah satu organ. Misalnya, kerosakan ginjal akan menyebabkan proses perkumuhan tidak dapat dijalankan. Tanpa proses perkumuhan, darah akan menjadi beracun dan merosakkan organ-organ lain. Hal ini boleh membawa kematian jika racun itu tidak disingkirkan melalui penggunaan mesin dialisis. Soalan yang ketujuh, rajah 3 di bawah menunjukkan organisasi satu sistem dalam manusia. Masihkah pelajar ingat urutan organisasi sel? Okey, organisasi sel ianya bermula daripada sel, kemudian tisu, organ, sistem dan juga organisma. Jadi soalan ini bertanya, nyatakan sistem tersebut dan bincangkan fungsinya. Jawapannya ialah sistem peredaran darah. Pelajar boleh lihat di sini sel yang terlibat ialah sel darah putih dan sel darah merah. Ini ialah tisu. Okay, jantung adalah organ dan ini adalah sistemnya. Sistem ini berfungsi mengangkut oksigen ke sel-sel dan karbon dioksida dari sel ke peparu. Sistem ini juga berfungsi mengangkut nutrien, hormon dan melawan jangkitan penyakit. Seterusnya soalan 8. Haiwan herbivor seperti lembu dalam gambar foto 1 memakan rumput. Tenaga daripada rumput sampai kepada lembu dan dikembalikan kepada rumput. Bagaimanakah benda hidup saling memerlukan antara satu sama lain dari segi proses fotosintesis dan respirasi sel dalam hal ini? Bincangkan. Pelajar boleh lihat di sini gambar foto 1 adalah lembu sedang memakan rumput. Jadi jawapannya ialah apabila lembu memakan rumput, tenaga kimia yang tersimpan dalam bentuk kanji dalam rumput melalui proses fotosintesis digunakan oleh lembu sebagai sumber tenaga. Gas karbon dioksida yang dihasilkan semasa proses respirasi sel lembu akan digunakan semula oleh rumput semasa proses fotosintesis untuk menghasilkan kanji. Najis lembu juga akan menjadi baja kepada rumput. Apabila lembu memakan semula rumput ini,
tenaga ini akan balik semula kepada lembu. Soalan ke-9, Amira dan Azma mengambil sampel air dari sebuah kolam. Mereka mendapati bahawa terdapat organisma iaitu pada darjah 4 dalam titisan air tersebut apabila dilihat melalui mikroskop. Amira berpendapat organisma ini merupakan sejenis haiwan, tetapi Azma berasakan organisma ini merupakan sejenis tumbuhan. Pada pendapat anda, apakah pernyataan yang lebih sesuai tentang organisma di atas? Berikan alasan. Organisma ini mempunyai sifat kedua-dua sel haiwan dan tumbuhan. Seperti sel tumbuhan, organisma ini mengandungi klorofil untuk melakukan proses fotosintesis. Pelajar boleh lihat di sini, ini ialah kloroplas, ianya berwarna hijau kerana ia mengandungi klorofil. Seperti sel haiwan, organisma ini mempunyai flagella atau ekor seperti sel haiwan untuk bergerak ke arah cahaya matahari. Ini adalah flagella pada organisma ini yang digunakan untuk bergerak. Soalan ke-10, Zuliha menjalankan penyiasatan untuk mengkaji sel-sel yang membentuk organ jantung. Pada pendapat anda, sel yang manakah membantu pengecutan dan pengenduran otot pada jantung? Berikan alasan. Pelajar boleh lihat di sini pada darjah 5, ini ialah P, Q dan juga R. Jadi soalannya bertanya, sel yang manakah membantu pengecutan dan pengenduran otot pada jantung? Jawapannya ialah Q. Okey, ini adalah kerana Q ialah sel otot yang boleh mengecut dan mengendur. Sekarang kita lihat pada cabaran selanjutnya. 3 orang murid berbincang mengenai sel. Perbualan mereka adalah seperti yang berikut. Yang pertama, Mi Fong berpendapat semua organisma terdiri daripada satu sel sahaja. Kita berpendapat sesetengah organisma terdiri daripada satu sel, manakala organisma yang lain terdiri daripada banyak sel untuk menjalankan pelbagai fungsi. Yang ketiga ialah Hidayah. Hidayah tidak setuju semua benda hidup adalah kompleks dan terdiri daripada banyak sel untuk melakukan pelbagai fungsi. Pada pendapat anda, pernyataan murid yang manakah betul? Berikan alasan untuk menyokong pilihan anda. Jadi jawapannya ialah kita betul. Sebab terdapat organisma unisel dan multisel di sekeliling kita. Organisma unisel adalah organisma yang terdiri daripada satu sel, manakala organisma multisel adalah organisma yang terdiri daripada lebih daripada satu sel. Contoh organisma unisel ialah ameba dan yeast, manakala contoh multisel ialah hydra dan manusia. Walaupun organisma unisel terdiri daripada satu sel, organisma ini boleh menjalankan semua proses kehidupan seperti pertumbuhan dan pembiakan. Cikgu harap semua pelajar telah pun faham praktis sumatif 2 dan teruskan belajar.